Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina wa uswatina Sayyidina wa maulana Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa qaidid du'ati wal mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin adada anfasil makhluqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'i wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina shiratal mustaqim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahman shahiha walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Thumma amma ba'du. Yang dimuliakan lagi disanjungi dan dicintai para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatidzah, tuan-tuan imam, seluruh saf kepimpinan ahli jawatan kuasa Surau Al-Jauhar Taman Sentosa, yang diraikan lagi dikasihi dan disayangi ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Semoga kita semua mendapat pengampunan dan rahmat Allah Jalla wa'ala. Amin Allahumma amin. Kita mulai majlis kita dengan Ummul Quran. Hadiahkan Al-Fatihah ini kepada baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, para isteri, para keluarga baginda radhiyallahu ta'ala anhum, dan khususnya kepada tuan pengarang kitab almarhum al-alim al-alamah Fadilatul Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala, dan kepada pentahqiq kitab almarhum al-alim al-alamah Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, dan kepada keseluruhan para guru, para masyayikh, para habaib kita, dan kepada kedua orang tua kita. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia taufik dan hidayah Allah, dapat lagi kita menyambung pengajian pada malam ini, pada membicarakan ilmu asas fardu ain aqidah, pada menguraikan kitab Hidayatus Salikin. Semoga duduknya kita dalam majlis ilmu pada malam ini qabul di sisi Allah sebagai suatu amal soleh yang menjadi saham di akhirat nanti insya-Allah. Kita menyambung pada halaman yang ke-25 pada baris yang ke-5 daripada bawah, pada menyatakan sifat wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihi wa iyyakum fid dharaini. Amin Allahumma amin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, pertama, wujud artinya ada.
Maka kita masih di dalam perbahasan sifat wujud, sifat wajib bagi Allah. Yang pertama wujud, sifat 20 lah ni. Nah, yang pertama wujud. Malam ni kita nak masuk pada dalil akal. Kita dah sebut dalil Quran dan hadis pada pengajian yang lalu. Maka pada malam ni kita sebut dalil akal, dipanggil dalil aqli. Baik, menurut dalil akal atau dalil logik, kewujudan Allah dapat dibuktikan dengan adanya semua makhluk. Sebab semua makhluk bersifat baru. Apa maksud semua makhluk bersifat baru? Ada yang mencipta dia. Semua makhluk Allah yang cipta. Hanya senya Allah yang tidak ada pencipta, iaitulah bersifat qidam. Nanti masuk sifat qidam. Baik. Kemudian kalau nak kata Allah tak ada, tak boleh. Sebab makhluk ada, siapa cipta? Allah. Itu dalil akal. Nah, dalil akal. Habis Ustaz, kalau semua makhluk ni tak ada, boleh kata Allah tak ada? Tak boleh juga. Allah tetap wujud. Nah, cuma bila kita kata semua makhluk tak ada, boleh tak kata Allah tak wujud? Kita pun tak ada nak kata macam mana? Kita pun tak wujud nak kata macam mana? Baik. Maka jangan lebih-lebih sangat mikir. Lepas tu gila isim. Gila isim berat lah. Baik, itu dalil akal. Kemudian dalil makhluk adalah baharu, adalah pada sifat arat yang ada padanya seperti gerak, diam, berubah-ubah. Jadi apa bukti makhluk ni bersifat baru, bersifat yang dicipta? Apa buktinya? Buktinya makhluk ni bersifat gerak dan diam, berubah-ubah, tua kepada muda, baik kepada buruk, baru kepada lama. Mana lagi? Hidup kepada mati, kecil kepada besar, kuat kepada lemah. Berubah-ubah ni semua sifat makhluk. Handsome kepada hodoh. Taklah hodoh, tapi macam al-maklum sajalah. Al-maklum sajalah. Berubah. Ataupun dulu tak cantik, dia ni selekeh dulu masa sekolah, sekarang bukan main semua orang. Tu berubah tu. Allah tak berubah. Maka bukti kita ni makhluk berubah-ubah. Mana makhluk yang tak berubah? Tak ada. Paling-paling tak, Ustaz, perabot rumah saya kayu jati tau, dah 15 tahun macam tu je maintain. Adakah sampai kiamat dia maintain? Tak. Binasa juga, berubah tu. Allah saja yang tak berubah. Ustaz kata daripada gerak dan diam tu berubah. Ya. Kalau kita diam, kita tak bergerak. Kalau kita bergerak, kita tak diam. Kita tak boleh duduk serentak, gerak dan diam tak boleh. Nah, habis Allah gerak pun tak, diam pun tak. Itu kata makhluk, gerak atau diam, antara dua. Kalau dia tak diam, dia bergerak. Kalau dia tak bergerak, dia diam. Tu makhluk. Allah tak, maha suci Allah daripada sifat yang sedemikian itu. Habis macam mana? Tak boleh nak macam, kerana Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Selesai. Baik. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Baik, dalam dalil logik ni, dalam dalil logik, dalil akal ni, dikeluarkan satu soalan ataupun persoalan, apa akan terjadi kalau makhluk tidak ada pencipta? Dia nak suruh mikir. Nak suruh mikir, bukan suruh jadi sesat. Sebab akal ni, bila bukti akal, dia akan kait dengan orang kafir sekali. Kalau cuba orang kafir tanya kita, ataupun kita berbual dengan orang kafir, ini semua yang ada ni sendiri jadi, tak ada Tuhan. Nanti kita mikir, kalau makhluk tak ada pencipta macam mana? Jawapan dia ulama sebut dah.
Apa akan terjadi jika makhluk tak ada pencipta? Kalau makhluk tak ada pencipta, maka akan berlaku dua perkara yang mustahil. Mustahil pada akal, tak boleh terima akal, tak masuk akal, tak logik. Tak logik yang kita guna hari ni hukum adat. Ada ke cakap dengan saya semalam dia pergi Jerman bawa kereta, malam ni balik dah, dia ingat Isra Mi'raj sebenarnya. Bohong saya. Tak logik. Tak logik itu tu cakap pasal hukum adat. Sebenarnya tak logik ni hukum akal. Habis salah ke Ustaz? Tak salah lah, tak berapa nak tepat. Baik. Maka bila kata makhluk tak ada pencipta, akan terjadi dua perkara yang mustahil. Dua-dua ni mustahil, memang takkan terjadi. Habis dia kata kalau makhluk tak ada pencipta, dia bukan kata akan berlaku. Nescaya akan timbul dua perkara ni. Nak kata berlaku, contoh ayat dia kata apa? Jika makhluk tidak ada pencipta, maka sudah pasti akan berlaku salah satu daripada dua perkara mustahil. Akan berlaku perkara mustahil, maksud dia apa? Tak akan berlaku. Tapi nak suruh mikir, dua perkara ni terjadi kalau makhluk tak ada pencipta. Jadi bila kita dah tahu benda tu mustahil, dua-dua perkara ni tak boleh masuk akal, tak boleh terima akal, tak logik, balik kepada iman setiap makhluk ada pencipta. Tu kesimpulan dia. Bukan nak suruh mikir benda mustahil. Benda mustahil memang tak akan terjadi. Baik. Ingat baik-baik saya dah sebut pada pengajian bulan lepas atau 2 bulan lepas, saya kata apa? Sifat qudrat, perkuasa Allah, sifat iradat, perkehendak Allah, sifat kaunuhu ta'ala qadiran, hal keadaan Allah yang maha berkuasa, sifat kaunuhu ta'ala muridan, hal keadaan Allah yang maha berkehendak, maha memutuskan, maha menentukan. Ni tak terkait dengan perkara mustahil. Pegang baik-baik tu. Nanti kan tengok, benda ni mustahil. Ustaz kata mustahil tak boleh masuk akal, memang tak akan terjadi. Allah kan maha kuasa, mesti Allah boleh buat. Di antara perkara mustahil, adanya Tuhan lagi satu. Betul? Allah rasa mana boleh ada Tuhan lagi satu? Allah kan kuasa, takkan tak boleh buat Tuhan lagi satu. Mana kuasa dia? Bengong, jadi gila. Qudrat Allah tak berkait perkara mustahil. Allah tak buat benda mustahil. Kata Allah boleh buat Tuhan lagi satu sebab Allah berkuasa dan berkehendak. Tidak. Baik. Ingat tak contoh yang saya bagi, yang contoh dekat dunia ni? Ingat contoh? Tak ingat? Contoh dia, boleh tak kita kata gajah tak kuat sebab tak boleh menjahit? Macam gajah kan kuat, tolak balak, pikul balak, jadi tunggangan perang, jadi tunggangan angkat barang, kuat. Tiba-tiba seorang ni kata, gajah tak kuat manalah. Apa pula? Mana boleh menjahit gajah? Mu bengong. Bukan gajah tak kuat, mu bengong. Mana ada gajah menjahit, dia jari pun tak ada. Nak pegang jarum. Doraemon lain tu kartun. Walaupun tangan dia bulat, macam-macam benda dia boleh pegang. Tu Doraemon kartun. Gajah menjahit. Kemudian kita pergi satu kampung lagi, kita pun kata mahir beruk ni, pandai dia panjat pokok kelapa pantas, cabut buah kelapa elok. Tiba seorang ni kata, tak ada mana pandainya lah, tak ada mana bagusnya beruk. Apa pasal? Beruk tak boleh nori getah. Bukan beruk yang lemah, mu yang gila. Boleh tak kata monyet lemah sebab tak boleh nori getah, gajah tak kuat sebab tak boleh menjahit? Orang takkan cakap macam tu. Siapa cakap gitu namanya gila. Maka begitulah perumpamaan bahawa Allah, qudrat iradat dia tidak buat perkara mustahil. Dengan kuasa dan kehendak Allah, Allah adakan Tuhan selain dia. Nampak? Tidak. Ni kadang benda-benda ni mikir talbis syaitan. Bisikan-bisikan. Kita kalau benda was-was gitu, nafi siap-siap. Astagfirullah, aku beriman pada Allah, cukup.
Nah, jangan dilayan. Mula type kat YouTube tauhid hakikat. Lepas tu jumpa orang weng tak apa, ikut tak pasal-pasal. Semua yang kat surau pengaji ni semua sesat, yang kitab-kitab pun semua sesat. Jadi ahli fatwa terus. Okey, baik. Kita nak masuk dua perkara yang mustahil ni. Apa akan terjadi sekiranya makhluk tak ada pencipta? Yang pertama, perkara mustahil yang pertama digambarkan, makhluk akan bertukar menjadi pencipta. Tu lah. Kalau kan makhluk ada pencipta, balik pada bahasa Arab, nama pun makhluk, yang dicipta. Ciptaan tu makhluk. Pencipta khaliq, yang mencipta, maha mencipta, khaliq. Nama pun beza dah. Tak nak Ustaz bahasa-bahasa Arab, kita nak mikir yang direct terus. Okey, kalau kita kata makhluk tak ada pencipta, nescaya makhluk tu jadi Tuhan. Sebab setiap yang tidak ada pencipta, nescaya Tuhan. Tuhan aja yang tak ada pencipta. Tuhan saja yang bersifat tidak ada yang cipta dia. Maka kalau makhluk tak ada pencipta, makhluk Tuhan. Berlambak Tuhan. Ni semua Tuhan belaka. Gitu. Ada. Okey, baik, itu yang pertama. Maka bila kita kata makhluk tak ada pencipta, nescaya makhluk tu akan jadi pencipta, yakni jadi Tuhan. Maka akan ada dua Tuhan, dua pencipta. Satu Allah, satu makhluk yang tak ada pencipta tu. Dua Tuhan. Maka ini mustahil. Bahkan ditambah lagi, dan ini adalah mustahil kerana jika wujud dua Tuhan, dua pencipta, maka akan binasa alam ini. Seperti firman Allah di dalam suratul Anbiya, surah ke-21 ayat ke-22. Boleh rujuk surah ke-21 ayat ke-22. Jangan terbalik. Dia ngangguk surah 22 ayat 21. Terbalik, tengah mengantuk. Tak apalah, memujur ada rekod tadi. Surah ke-21 ayat ke-22, surah Al-Anbiya. Apa maksud ayat tu? Sekiranya di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah, tentulah kedua-duanya itu rosak binasa. Maksud kata semua alam ni rosak binasa. Tu satu dalil. Bawa datang dalil Quran. Ada Tuhan selain Allah, binasa alam ni. Kenapa binasa? Kerana bertembung dua kehendak. Tuhan ni nak buat gini, Tuhan ni nak buat gini. Tembung dua kehendak. Aku nak buat bumi bentuk piramid, tak, aku nak buat sfera. Sudah. Macam hancur alam. Aku kata belah siang matahari, nanti besok ni hari apa? Rabu, aku nak buat hujan dekat Taman Sentosa. Aku nak buat kemarau. Pening Tuhan ni. Engkau ni asyik tak sepakat je lah dengan aku, kata Tuhan. Nampak? Tak boleh terima. Tak boleh terima. Dan dalam dalil yang lain, Allah tidak buat perkara sia-sia. Maksud, kalau Tuhan pertama dah buat, Tuhan kedua buat benda sama, namanya sia-sia. Tuhan pertama dah buat bumi sfera, Tuhan kedua pun buat bumi sfera, benda sama. Tuhan kedua akan buat benda sia-sia. Tuhan pertama buat benda manfaat, Tuhan kedua buat benda sia-sia. Sifat Tuhan, dia tak buat benda sia-sia. Maka tak boleh ada dua Tuhan, tak boleh ada dua pencipta. Maka bila kata makhluk tak ada pencipta, tak boleh. Ni tak boleh masuk ni, sekat. Bagi siapa yang tak boleh masuk ni? Bagi akal yang sejahtera, bukan bagi orang beriman saja. Orang beriman ada Quran, ada hadis, penguat dah. Ini orang yang kafir. Seandainya akalnya sejahtera, dia akan terima. Yalah, tak boleh ada dua Tuhan, mesti ada satu je. Tu pertama, dia yakin. Beriman balik kepada taufik hidayah Allah. Ada saintis, pakar sains yang meyakini benda-benda tauhid macam ni, tapi dia tak masuk Islam. Tetap dengan kekafiran dia, dengan kekufuran dia. Tetap. Kan dia tahu gini. Ya, dia tahu. Habis tu kau tak cakap apa-apa ke? Ada jugalah aku hin-hin masuk Islam. Gitu juga. Belum dapat taufik hidayah. Percaya dah.
Nah, apatah lagi percaya dan dapat taufik. Salah seorang saintis di Jerman ke Scotland ke Greece, saya tak ingat. Nah, pakar kulit ni, pakar kulit pakar kulit, skin specialist, pakar kulit. Nah, dia jumpa satu nas Quran ataupun hadis yang membawa makna bahawa Allah akan menukar kulit-kulit yang terbakar di azab di neraka. Bila hangus terbakar, Allah tukar kulit baru. Hangus terbakar, Allah tukar kulit baru. Kerana apa? Kerana Allah ingin hamba-hamba dia yang engkar di dunia, yang diazab di akhirat ni, Allah nak dia rasa azab yang berulang-ulang. Maka Allah tukar ganti dengan kulit baru. Hangus tukar kulit baru. Sebab mati tak ada dah, Allah tukar dengan kulit baru. Maka dia mikir gini, sebab dia pakar kulit, reseptor kulit apa semua, bulu roma semua memang dia pakar. Jadi terdetik di hati dia kebenaran akhirat, bahawa Allah menukar kulit tiap-tiap hamba yang diazab agar berulang-ulang merasai azab. Sebab kalau kulit dah terbakar, habis, hangus, Allah tak ganti kulit, nescaya hamba-hamba semua duk relax. Kita dah tak ada kulit nak rasa apa, duk relax je lah. Api, yelah api, tak ada apa dah, duk melepak. Tak, Allah akan cipta kulit baru supaya dia merasai azab. Nah, tiba-tiba ada yang soal, boleh tak kalau Allah tak cipta kulit baru, kemudian Allah nak bagi rasa azab berulang-ulang? Boleh, tapi Allah tak kehendak begitu. Mana Allah kehendak? Allah kehendak cipta kulit baru. Nah, maka jangan pertikai kehendak Allah. Nah, maka bila berulang-ulang kulit itu dicipta, berulang-ulang dia merasai azab, saintis tersebut terdetik di hati kebenaran akhirat, bahkan mendapat taufik masuk Islam. Nah, baik. Maka tadi surah Al-Anbiya surah 21 ayat 22, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau ada, nampak tak perkataan kalau ni digunakan? Tapi saya pernah dengar ustaz dekat IKIM, Habib tu ustaz cakap, Habib betul lah, dia Habib, saya pun ada dengar Habib kata perkataan kalau ni tak bagus. Kat mana yang bagus, kat mana yang tak bagus? Kalau ni, kalau benar tak bagus, Allah tak guna dalam Quran ni. Nah, sekiranya, jikalau, kalau, sama lah tu. Lupa, Sentosa tak panggil jikalau atau kalau, Sentosa panggil if. You know if. Standard sikit bahasa Sentosa ni, if. Nah, if creatures don't have a creator, dia gitu. Aku tak nak berani sambung panjang-panjang, nanti salah cakap. Okey, baik. Maka kejap lagi saya sebut kat mana yang kalau ni tak elok digunakan. Kejap lagi saya sebut. Jadi perkara mustahil yang pertama dah sebut. Kalau makhluk tidak ada pencipta, nescaya makhluk tu akan jadi Tuhan, akan jadi pencipta. Dan bila ada lebih daripada satu pencipta, lebih daripada satu Tuhan, akan binasa alam ini, takkan macam sekarang. Dalil bawa pula surah Al-Anbiya. Allah kata kalau ada di bumi dan di langit itu Tuhan selain Allah, tentu kesemua alam ini akan rosak, binasa. Selesai. Yang kedua, makhluk bertukar menjadi pencipta juga. Benda yang sama lah dia sebut, cuma dia kata dekat sini, bagaimana mungkin makhluk boleh menjadi penentu sedangkan dirinya itu adalah mungkin, yakni yang dicipta, antara ada dengan tiada. Allah yang mengadakan dan meniadakan dia. Maka Allah menjadi penentu untuk mengadakan atau meniadakan, maka dia tetaplah menjadi makhluk. Baik. Sebab yang kedua ni, dia bukan dia tidak menjurus kepada sebut pencipta, dia menjurus kepada penentu. Sebenarnya sama. Nah, pencipta pun Allah, penentu pun Allah, iradat. Nah, jadi kalau makhluk menjadi penentu, macam saya katalah tadi, makhluk jadi penentu, maka ada dua penentu yang menentukan, yang bersifat menentukan tu ada dua. Satu Allah, satu makhluk. Maka makhluk yang jadi penentu tu nak buat Sentosa besok pagi hujan,
yang Allah nak buat sentosa besok pagi panas, bertembung. Tu cerita dia tadi tu. Maka tidak. Mustahil terjadi. Baik. Maka lebih kurang aja sebab yang pertama dengan sebab yang kedua. Baik. Kemudian bila sebut tentang kalau tadi, kalau ni bila yang kita boleh guna, iaitulah benda yang belum terjadi. Contoh, Hajah, kalau awak masak asam pedas guna daun kesum, dia bau dia tak berapa je. Kalau awak guna daun limau purut, bau dia lagi sedap. Tu kan kalau. Tiba-tiba Hajah ni kata, tak baik tau cakap kalau. Habis nak cakap apa? Nak cakap apa? Kita tengah masak ni, awak guna apa aja? Asam pedas, daun kesum. Orang Johor biasa guna daun kesum. Kalau awak guna daun limau purut, tak baik tau cakap kalau. Okey lah, if you use the daun kesum, boleh pula gitu. Boleh lah guna kalau tu. Tu yang pertama. Yang kedua, nak guna kalau ni benda-benda mustahil. Kalau Allah ada dua, kalau makhluk jadi pencipta, kalau Allah tidak kekal, kalau Allah tidak qadim, kalau Allah tidak bersifat mukhalafatuhu lil hawadis, boleh guna kalau tu. Sebab nak bawa kepada pemikiran yang membawa kepada keimanan yang murni. Dua. Yang ketiga, kalau yang mana yang tak boleh ni? Kalau yang tak boleh ni, benda dah jadi, dia pergi kata kalau. Tak boleh ni bukan maksud haram, tidak. Bukan maksud makruh pun tidak. Cuma tak berapa nak elok kerana keimanan tu dia bagi ruangan pada setan untuk mencelah. Tu bahaya. Pada sudut takdir. Okey, contoh. Kalau yang tak baik kalau yang tadi, kalau yang pertama dengan kalau kedua tu okey, tak ada masalah. Kalau yang ketiga ni, mana yang tak baik ni? Benda dah jadi, dia baru nak kata kalau. Contoh, balik surau, slipper hilang. Kalau aku tahulah. Kalau aku tahu. Kalau aku tahulah slipper hilang, aku tak bawa slipper yang ni. Aku bawa slipper buruk tu. Parking bawah pokok, berak adik burung. Kalau aku tahulah parking sini berak adik burung, aku tak parking. Kalau pada benda yang dah jadi, pada takdir, kalau yang ni tak baik. Kerana seolah-olah goyang keimanan dia pada perkara yang Allah dah takdirkan. Allah dah gerakkan aku parking bawah ni, memang nak kena tarik burung. Allah dah tak apa lah. Allah nak bagi aku pahala, basuh tarik burung. Allah nak bagi aku pahala, sabar, slipper hilang. Tu je. Tapi bila sebut kalau tu, anak kita main basikal dengan anak jiran, jatuh, luka. Anak kita yang bonceng belakang, jatuh, luka. Yang anak jiran yang bawa basikal tu tak ada apa-apa. Dia sempat lompat, anak kita tak sempat, jatuh, luka. Kalau kau tak main basikal lah dengan Den tu tadi, tak ada jadi gini. Betul? Kalau kau tak main basikal lah, soalan, benda dah jadi belum? Dah. Tak payah kalau. Lain kali tak apa. Lain kali mak tak nak kau main lagi basikal. Tahu? Kalau mak nampak, kan kalau tu tak apa lah. Kalau mak nampak, bukan kalau tak main basikal. Maksudnya budak tu dah main. Anak kita bawa motor dengan jiran dia, aksiden, anak kita mati, anak dia hidup. Masuk hospital lah, tapi anak kita mati. Tu. Kalau aku tahulah anak aku nak mati naik motor, aku tak bagi dia naik motor tadi lah. Kalau ini semua kalau yang memberi ruangan pada setan untuk mencelah pada keimanan kita. Jangan keimanan kita pada takdir Allah kena jazam, kena putus. Apa yang dah jadi, itulah. Cuma nak kalau benda yang belum terjadi boleh, nak berhati-hati. Lain kali tak naklah gini-gini ni. Ataupun kita pesan ke anak kita, ni abang, along, angah, kalau awak tak belajar sekarang, akan datang nanti hidup susah. Kalau tu tak apa, belum jadi.
Nah, kalau awak tak belajar sekarang, nanti hidup awak susah, awak jadi orang jahil. Nah, tak apa kalau jadi nampak tak, kena diterangkan. Ini dengar radio, kalau ini tidak boleh atau tidak baik kita gunakan dalam kehidupan seharian kita pada penggunaan perkataan kalau. Habib tu syarah betul dah, kita salah faham. Lepas tu cakap dengan orang, Habib kata. Bila entah Habib kata? Tu salah. Sama macam saya ngajar. Lepas tu tonton faham lain. Dia nak kata faham lain ni, kadang tengok saya tu berangan. Mana berangan? Betul. Anggap punya faham lain. Lepas tu cakap dengan orang, Ustaz Fitri kata. Bila aku kata? Jaga baik-baik. Khair. Okey. Kemudian berkenaan dengan kewujudan Allah. Dekat sini dia ada beberapa kisah. Sekejap saya ambil kisah-kisah yang dia ada 6 kisah dekat sini. Kita ambil yang beberapa kisah saja. Baik. Okey, sempat lagi. Berkenaan dengan kewujudan Allah, ada seorang bertanya tentang bukti kewujudan Allah. Dia ditanya oleh seseorang tentang bukti kewujudan Allah, tapi dia tak terus jawab tentang kewujudan Allah. Dia terus jawab benda berkenaan dengan manusia, berkenaan dengan makhluk binatang. Dia jawab apa? Najis unta, tai unta menunjukkan adanya unta. Okey? Kesan tapak kaki orang menunjukkan adanya orang berjalan. Okey? Kemudian laut yang mempunyai ombak bermaksud ada angin yang menolaknya. Maka akhir baru dia jawab, seluruh alam yang tersusun malam dan siang, cuaca-cuaca tertentu, bermaksud ada yang mentadbirnya. Itulah bukti wujud Allah. Kalau dalam kitab tafsir Nurul Ihsan, tafsir ulama Kedah, ulama tu, tafsir Nurul Ihsan ni tafsir yang popular lah, 2 jilid je, tafsir bahasa Melayu, 2 jilid, tak tebal sangat. Sekarang dah jadi 4 jilid, cetakan baru. Nak ceritanya, awal mukadimah kitab tafsir Nurul Ihsan tu, dia kata apa? Di antaranya, bila kita nampak tai lembu tu ada, tanda lembu tu ada. Tak ada pasal lembu, tak ada pasal tai lembu ada, lembu tak ada. Kita jalan-jalan, tai lembu memang ada sini ni memang kat sini, memang timbul daripada bawah tanah, timbul tai lembu. Orang kata kita gila. Ji, tai lembu ni adalah tadi lembu lalu, tu pasal tai ni ada, mana boleh ada sendiri. Gitulah bukti wujud Allah. Ada alam ni, tanda ada Allah. Tai lembu besar no, tai cicak. Kan kita tengok so banyak no tai cicak. Mana datang tai cicak ni? Mana kita tahu cicak ada? Tai cicak ada. Tai aja boleh jadi kita faham tentang kewujudan Allah. Baik. Kemudian saya nak ringkaskan ni. Saya nak ringkaskan. Allahumma shalli ala Muhammad. Okey, ini kisah Imam Syafi'i. Kisah Imam Syafi'i ditanya oleh beberapa orang berkenaan dengan kewujudan wujud Allah. Mereka semua orang yang free thinker, tak percaya ada Tuhan. Bukan Hindu, bukan Kristian, itu dia percaya ada Tuhan lain. Ni memang kepercayaan tidak ada Tuhan, no God. Free thinker, ataupun dipanggil atheist. Rasanya lah dipanggil atheist. Baik. Maka Imam Syafi'i menjawab pertanyaan tentang kewujudan Allah. Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i jawab dengan dia tanya semula orang tu, adakah daun pokok kertau ni sejenis pokok lah, daun pokok tu, daun pokok yang sama rasanya, sama warnanya, sama baunya, sama tabiatnya. Daun pokok
Daun pokok warna hijau, rasa pahit, bau pun bau daun, tabiatnya pun sama. Daun, memang daun pokok tu. Maka apa dia cakap selanjutnya? Ketika daun ni dimakan oleh ulat sutera, maka ulat sutera menghasilkan sutera. Apabila daun ini dihisap pada pangkal daun tersebut akan dihisap. Ketika dimakan oleh lebah, maka menghasilkan madu. Ketika daun pokok tu dimakan oleh kambing, maka menjadi tai. Dan ketika daun pokok tu dimakan oleh kijang, maka menghasilkan kasturi. Dia tanya semula. 4 keadaan: ulat makan, lebah makan, kambing makan, kijang makan. Apa pasal result? Tahu result? Apa result? Dia lupa pula. Keputusan dia, penghujung dia tu. Ustaz saja je tu, dia kata. Okay, baik. Kenapa result dia berbeza? Walhal daun yang sama dia makan. Lalu free thinker ni berfikir, siapa yang jadikan? Keluar daripada ulat jadi sutera, keluar daripada kambing jadi tai, keluar daripada lebah jadi madu, keluar daripada kijang jadi kasturi, perfume. Mikir, kalau bukan Allah yang mengizinkan. Dia mikir situ. Okey, tu kisah yang keempat. Itu kisah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i jawab. Cuma terjemahlah, Imam Syafi'i cakap Arab. Dia terjemah. Baik, kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas mazhab Hambali, Imam Ahmad ibni Hanbal radhiyallahu anhum, pernah ditanya tentang bukti kewujudan Allah. Maka beliau menjawab, lihatlah pada sebiji telur. Telur pula. Telur ni diibaratkan sebuah bandar. Sebuah bandar yang utuh lagi licin, yang tidak mempunyai pintu dan tidak mempunyai lubang laluan. Telur, kulitnya licin, mulus. Ada lubang? Tak ada lubang. Ada pintu? Tak ada pintu. Luaran telur itu seperti perak putih. Luaran, kalau kita tengok telur tu, luarannya kan macam yang jernih tu, seperti perak putih, dan dalamannya seperti emas tulen, kuning tu lah. Ajaibnya, ketika dinding terbelah, maksud kata telur tu menetas, keluar seekor haiwan yang boleh mendengar dan boleh melihat, mempunyai bentuk yang cantik, suara yang merdu. Maka siapa jadikan semua ni? Daripada telur yang kalau kita pecah jadi telur goreng, tapi telur tu tak dipecah, dieram, mana datang anak ayam masuk? Macam mana benda cair boleh jadi anak ayam? Siap ada bulu. Tu bau binatang dah kita. Air mani, bau maung, keluar daripada alat yang jijik, saluran yang jijik. Lama-lama jadi mudghah. Dia jadi segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging yang membaluti tulang. Siapa izin jadi? Itu benda tu tak akan terjadi melainkan dengan kewujudan Allah, tanda-tanda kekuasaan dia dan penciptaan dia. Baik. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Yang kisah ni dia panjang sikit, kita habiskan. Baik. Ketika masih remaja, yang ni imam mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah tu pun gelar saja. Nama imam mazhab Hanafi Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit tu nama dia. Gelar dia Abu Hanifah. Mazhab tu disandar pada gelar nama dia mazhab Hanafi. Tak ada kena-mengena Hanafi. Anak dia nama Hanifah. Dia pakai gelar bapa Hanifah, Abu Hanifah. Nama dia Nu'man bin Thabit. Maka Imam Abu Hanifah ni pernah mewakili guru dia untuk berdebat dengan seorang free thinker. Dia pun berdebat. Free thinker ni kata, adakah Allah tu wujud? Imam Abu Hanifah kata, ya. Free thinker tanya, di mana? Kita nak jawab orang kafir, kau tanya Tuhan kat mana? Tuhan tak bertempat tau. Dia tak boleh nak absorb. Dia tak boleh nak absorb.
Kita absorb sebab kita ada Quran dan hadis. Nah, tapi orang yang free thinker ataupun tidak beriman, susah dia nak absorb benda tu, nak terima benda tu. Susah. Maka dia jawab, Allah ada tanpa tempat. Tapi tetap dia jawab dulu, tapi kena buktikan. Nah, Kapi ni tanya, Allah kat mana? Imam Abu Hanifah jawab, Allah ada tanpa tempat. Kapi ni kata, buktikan. Free thinker lah kata, buktikan. Imam Abu Hanifah buktikan macam mana? Dia tanya balik, engkau ada nyawa? Ada lah. Kau tak ada nyawa, aku mati. Kat mana terletaknya nyawa engkau? Dia nak spesifik. Dia tak boleh kata dalam tubuh ha. Kau pernah nampak ke nyawa engkau berbentuk manusia? Kalau nak kata seluruh tubuh, kat mana letaknya nyawa engkau? Memang dalam tubuh, tapi kat mana? Nak suruh free thinker ni berfikir. Nah, ibarat macam kita tanyalah, di manakah terletaknya kekuatan Laksmana Hang Tuah? Di kerisnya kah? Di tenaganya kah? Rupanya kat huruf ta. Nah, baik. Maka habis masa lah. Baru nak habiskan kisah ni. Baik. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Lalu ditanya, kita bagi laluan azan insya-Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati salatul qa'imah sayyidina Muhammadin al-wasilata wa syarafa wa darajatal 'aliyata rafa ba'd maqam Muhammad al-hidayah innaka ya rabb. Rabbi ighfir li wa li walidi ya 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 warhamhum kama rabbuna sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik. Berkenaan kisah ni saya rasa tak sempat ni. Pasal agak panjang kisah ni. Nah, kalau saya bawa secara laju nanti tak dapat dikupas pemahamannya. Tak apa, kisah yang terakhir ni kita akan bawa pada minggu depan. Sekaligus hujung kisah tu habis, kita akan bawa bagaimana nak berperangai seperti orang yang beriman bahawa Allah tu wujud. Sebab dalam bab tauhid, pertama kita wajib tahu sifat-sifat ni. 20 sifat wajib bagi Allah tu wajib tahu. Kedua, wajib belajar. Apa maksud wajib belajar? Mengetahui dalil-dalilnya. Nah, yang ketiga, wajib beriman beserta ilmu. Sebelum kita belajar, kita beriman dah, tapi ilmunya masih dalam belajar. Maksud yang ketiga, wajib beriman. Setelah wajib tahu, wajib belajar. Ketiga, wajib beriman. Wajib beriman ni dengan ilmu. Yang keempat, wajib beramal. Wajib beramal tu apa? Bagaimana nak berperangai seperti orang yang beriman bahawa Allah bersifat gini. Itu nanti kita bawa pada perbahasan minggu hadapan insya-Allah. Jadi dengan itu tuan-tuan, saya mohon ampun dan maaf di atas kekasaran bahasa, ketelanjuran kata, keburukan adab, kerendahan akhlak. Jika ada salah di dalam penyampaian, saya mohon ampun dan maaf. Kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahman shahiha. Allahumma syrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa wasi' bihi arzaqana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan mutaqabbal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.